Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan sambung topik untuk tahun 4 masih dalam manusia. So, kita tengok kepada tajuk yang seterusnya iaitu perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey. Apa itu perkumuhan? Okey, sebelum kita mula. Sebelum ni kita belajar topik apa? Topik apa yang kita belajar sebelum ini? Pernafasan. Pernafasan. Okey, ada berapa organ pernafasan? Ingat lagi tak? Kita belajar. Last week kita stop sekejap. Saya tak sihat. Okey. Apa organ pernafasan? Ingat lagi? Siapa boleh senaraikan organ pernafasan? 3. Apa dia? 3. Apa dia? Tak. Mulut, hidung dengan Mulut ke? Mulut ada tak? ada. Mulut kita masuk ke? Apa dia? Peparu. Betul. Hidung. Peparu. Lagi? Peparu lagi. Hidung tadi tak ada sebut. Lagi satu. Trakea. Yap. Okey, bagus. Siapa yang sebut tadi tu? Saya. Okey, bagus Ishraf. Okey, ingat lagi. Okey, kita bernafas untuk dapatkan apa Oksigen. sebenarnya? Kita bernafas untuk dapatkan gas oksigen dan dalam masa yang sama semasa kita hembus nafas kita keluarkan apa? Oksigen. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Dioksida. Dan satu lagi. Apa satu lagi? Udara. Nope. Oksigen. Oksigen keluar juga ke? Kita dah ambil oksigen masa tarik nafas. Kita hembus nafas, kita keluarkan apa? Gas, karbon dioksida, ada lagi satu. Wap. Wap air. Okey. 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 Sekarang kita sambung kita punya topik seterusnya iaitu perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, perkumuhan. Perkumuhan adalah proses menyingkirkan bahan buangan daripada tubuh manusia. Jika bahan buangan ini tidak disingkirkan, bahan buangan boleh memudaratkan. Dia tak boleh simpan lah dalam badan bahan buangan ni. Pada manusia ni, bahan buangan dia apa? Hasil perkumuhan dia adalah air kencing, peluh, karbon dioksida dan juga wap air. Nampak ni? Karbon dioksida dan wap air kita buat proses pernafasan. Masa kita hembus nafas, kita keluarkan karbon dioksida dan juga wap air. Okey, selain daripada karbon dioksida dan wap air, ada dua lagi hasil perkumuhan iaitu air kencing dan juga peluh. Jadi bila ada soalan ke ada apa-apa pertanyaan, apa itu perkumuhan? Perkumuhan ialah proses menyingkirkan bahan buangan daripada tubuh manusia. Okey, itu maksud dia. Apa yang dibuang? Apa dia bahan buangan tu? Air kencing, peluh. Okey. Air kencing, peluh, karbon dioksida dan juga wap air. Okey, kita sambung. Bahan buangan tadi. Bahan buangan biasanya adalah bahan-bahan toksik yang tidak diperlukan dalam tubuh manusia. Contoh bahan buangan, air kencing tadi, ada juga yang dia tulis urea. Urea ni sejenis bahan yang ada dalam air kencing, sebenarnya ada dalam peluh, okay? Yang menyebabkan bau busuk tu. Okay? Air kencing yang bau busuk, bau hancing kan. Urea lah tu. Okay? Peluh kita pun sama. Okay, air, karbon dioksida, garam mineral yang berlebihan. Okay? Ini adalah bahan-bahan buangan dia. Keluar melalui apa? Keluar melalui air kencing, peluh dan juga wap air tu tadi. Okay. Terdapat 3 organ perkumuhan iaitu kulit yang akan mengeluarkan peluh. Dia akan mengumuhkan peluh lah. Okay, dia bukan mengeluarkan. Dia mengumuhkan peluh. Peparu mengumuhkan wap air dan juga karbon dioksida. Maknanya dia proses untuk keluar lah. Okay, mengumuhkan ni. Ginjal. Ginjal ni apa? Apa nama lain untuk ginjal? Apa tu? Yang pernah terbaca ke, terdengar ke? Tu ginjal dalam gambar rajah tu. Apa nama lain untuk ginjal?
Siapa nak cuba? Bawah pinggang. Apa dia Iman? Apa tadi dah nak betul lah tu? Apa dia? Buah Apa? pinggang. Ya, betul. Iman sebut buah pinggang. Okey. Ada sesetengah buku ataupun sesetengah nota penulisan, dia tulis ginjal ni sebagai buah pinggang. Okey. So, tapi dalam sukatan DSKP kita guna ginjal lah. Okey. Ginjal kita ada dua. Ada kanan dan kiri. Sama dengan paru-paru, sama juga ada kanan dan kiri. Kulit tak adalah. Seluruh tubuh kita ni ada kulit. Jadi awak kena ingat organ perkemahan ada 3 iaitu kulit, peparu dan ginjal. Apa yang dia keluarkan? Kulit keluarkan peluh, peparu akan keluarkan wap air dan karbon dioksida, ginjal akan keluarkan air kencing. Tapi bukan kat ginjal lah, dia akan proses untuk keluarkan air kencing. Okey, bagaimana kita berkumuh dengan peparu kita? Bagaimana kita berkumuh? Okey. Manusia mempunyai sepasang peparu yang menyingkirkan bahan-bahan buangan bersama udara hembusan. Ingat tak? Udara masuk, udara hembusan. Okey, udara hembusan banyak karbon dioksida dan juga wap air. Jadi bahan-bahan buangan melalui udara hembusan ini adalah wap air dan juga karbon dioksida. Ini dah kita belajar minggu sebelum tu. Okey. Bila kita tarik nafas, kita akan cuba dapatkan sebanyak mana oksigen masuk ke dalam badan kita, dan bila kita hembus nafas, kita keluarkan karbon dioksida dan juga wap air. Okey. Okey, bagaimana pula ginjal ni membantu kita berkumuh? Okey, manusia mempunyai 2 ginjal yang menapis bahan-bahan buangan daripada darah dalam bentuk air kencing. Okey. Darah kita ni dia bawa oksigen pergi ke seluruh tubuh. Dalam masa yang sama dia bawa nutrien yang diserap daripada usus kita untuk zat-zat makanan tu dibawa ke seluruh badan kita. Dan dalam masa yang sama dia akan keluarkan benda-benda yang tidak diperlukan dan dia pergi ke ginjal untuk diproses. Okey. Air kencing ni bahan-bahan buangan daripada darah, dia akan masuk ke ginjal dan ginjal akan proses untuk keluarkan sebagai air kencing. Okay, air kencing ni disimpan sementara di dalam pundi kencing. Okay, ni dia dah proses. Okay, ginjal ni dah proses. Dia dah proses apa yang darah bawa. Selepas tu dia akan keluarkan sebagai air kencing. Dalam air kencing kita banyak urea. Tu yang bau busuk tu. Air yang berlebihan. Saya nak tanya awak. Awak buka puasa berapa banyak air yang awak minum? Banyak tak air yang awak minum masa buka puasa? Banyak. Taruh betul. Berapa gelas? 7 atau 2 tak silap. 2. Wow, ada yang tulis berapa ni? Berapa gelas? Ada yang tulis 3 cawan. Ada yang tadi berapa siapa cakap tadi tahan 7 tu. Iman berapa? Iman berapa gelas minum? 2. 2. Zarif? Aisyah berapa? 16 cawan Ali. Cawan apa awak minum? 16. Besar tu perut awak. 1 jak Hidayah. Wow. 5 cawan. Ramai lah. Sorry sebab lambat tau cikgu. Tak apa Yusof. Buka puasa minum berapa banyak cawan? Berapa gelas air Yusof? 3. 3. Okey, 1 cawan setengah. Anah 1 cawan. 10 cawan Alia. Oh banyak ya. 2 jak sirap. Woi. Awak minum seorang ke satu family? Saya tanya ni untuk yang awak minum seorang. Takkan awak minum 2 jak? Banyak betul. Okey, 10 cawan. Banyaklah. Okey, lepas tu saya nak tanya awak. Lepas awak minum banyak-banyak tu, berapa kerap pula awak pergi toilet? Woi, Umar 2 jak minum seorang. Jak kecil. Okey, berapa kerap awak ke tandas?
Tak ada. Oh, tak ada. Tiga. Okay. Okey, kita memanglah kita perlukan air yang banyak sebab sekarang ni musim panas kan. Kita musim panas. Lepas ni awak boleh pakai awak boleh pakai t-shirt sukan balik kat sekolah. Tak perlu pakai uniform. Nanti keluar makluman. Okey. Sebab dah keluar ni ada kelonggaran boleh pakai t-shirt. Okey, tak apa. Itu cerita pasal nantilah sekolah. Okey, sekarang musim panas dan kita pula berpuasa, kita perlukan air yang banyak. Ya, saya pun minum. Berapa gelas saya minum? Saya mak besar tu. Mungkin dua mak yang saya minum. Okay, daripada buka puasa tadi, 2 mak. Nanti kejap lagi saya minum lagi lah. Saya akan minum banyak kali, tetapi dalam kuantiti yang sikit-sikit lah sampailah saya tidur nanti. Okay. Lepas tu sahur saya akan minum dalam 3 cawan macam tu lah. Selalunya. Sebab apa? Kita bukan unta. Unta dia adalah tempat. Unta pun dia bukan simpan air sebenarnya. Dia simpan tisu lemak. Jadi itu kelebihan unta lah. Kita bukan unta. Lagi banyak kita minum, lagi banyak lah kita keluar pergi toilet. Sebab badan kita tak boleh simpan air yang banyak pun. Tapi dia perlukanlah air sebab sekarang ni musim panas. Jadi air berlebihan dalam badan kita akan keluar sebagai air kencing. Air kencing. Kadang-kadang kalau dah banyak sangat minum, apa yang keluar tu sama je macam air awak minum tu, putih je, tak ada apa pun. So itu adalah bagaimana ginjal kita ataupun buah pinggang kita membantu kita berkumuh. Seterusnya. Penyah tinjaan pula. Tadi perkumuhan. Apa bahan yang dibuang semasa proses perkumuhan? Siapa nak cuba? Apa bahan yang dibuang? Okey Zarif. Tinja. Tinja ni penyah tinjaan. Saya tanya pasal perkumuhan. Penyah tinjaan ni saya tak sentuh pun lagi. Perkumuhan dulu. Apa bahan yang dikeluarkan? Sampah? Kau makan sampah ke apa? Sisa makanan Nuk. Ni, ini belum masuk lagi. Najis. Air putih kencing. Air kencing lagi. Pundi kencing. Takkanlah awak keluarkan pundi kencing. Peluh, betul Hana. Pergi rumah. Kentut tak ada kena-mengena. Tadi saya tak sebut kentut apa, muntah semua saya tak sebut. Apa tadi saya sebut? Urine. Air kencing lah tu. Air kencing. Peluh, lagi apa? Karbon dioksida. Air dan karbon dioksida. Itu bahan kumuh. Tu, tulis yang tu kalau exam nanti saya pergi cari awak kat kelas. Saya tak ajar apa benda tu. Dia tak ada cerita kentut, tak ada cerita muntah. Takkan hari-hari kau muntah. Tak ada Apa tadi bahan kumuh? Proses perkumuhan, buang bahan buangan. Bahan buangan yang tidak diperlukan daripada badan. Apa yang tak ada? Apa yang kita tak perlukan? Tadi urea, air berlebihan, garam mineral. Tu yang kita tak nak ada dalam badan kita. Kita keluarkan melalui apa? Melalui peluh, melalui air kencing. Faham? Faham. Sambung. Tadi perkumuhan, sekarang penyah tinjaan. Dua proses yang berbeza. Tak sama. Tadi perkumuhan dia buang bahan buangan. Yang penyah tinjaan ni menyingkirkan tinja. Tinja tu apa? Tai. Kalau tak faham juga. Tinja daripada tubuh melalui dubur. Keluarkan tinja daripada badan kita melalui dubur. Tinja ni apa? Makanan yang tidak dicernakan. Maknanya apa? Kita makan banyak-banyak, ada makanan yang tidak dapat diproses dan tidak diperlukan oleh badan. So, dia keluarkan melalui tinja. Makanan yang tidak boleh dicernakan, tidak boleh diserap oleh tubuh. Jadi, proses penyah tinjaan
Usus kecil menyerap makanan yang tercerna. Usus kecil tadi. Lepas tu darah akan ambil makanan-makanan tu untuk dibawa ke seluruh badan. Makanan yang tidak tercerna bergerak ke usus besar. Ni dia ada usus kecil, usus besar. Dalam usus besar, dia akan serap air berlebihan daripada makanan yang tidak dicernakan. Akhirnya makanan yang tidak dicernakan disingkir daripada tubuh melalui dubur. Itulah keluarlah tinja tu. Okay, kita tengok video dulu. Mari saya ceritakan kepada anda satu kisah yang menarik mengenai 3... Sekejap azan. Sekejap, stop sekejap. Stop sekejap, azan. Okey, baik, kita sambung balik. Dah habis dah ni. Okey, kita tengok video dulu. Sahabat. 3 sahabat ini ialah organ yang ceria di dalam badan John. Cody si ginjal, Softy si kulit, dan Lexi si peparu. 3 organ yang berkawan ini mempunyai tugas yang penting untuk dilakukan. Mereka menyingkirkan bahan buangan daripada badan John dan membuatkan John kekal sihat. John ialah seorang budak lelaki yang aktif. Dia suka bermain pada setiap hari. Softy si kulit mempunyai liang yang kecil. Jadi, apabila John berpeluh, bahan buangan seperti air, garam mineral dan urea di dalam badannya disingkirkan melalui liang-liang halus pada kulit. Itulah sebab mengapa selepas berlari atau bermain, dia minum banyak air. Cody si ginjal membantu untuk menapis bahan buangan seperti urea, air dan garam mineral berlebihan daripada badan John. Bila-bila masa sahaja John menggunakan tandas, bahan buangan berbahaya seperti urea, air dan garam mineral berlebihan disingkirkan melalui air kencingnya. Lexi si peparu juga sibuk sepanjang masa. Apabila John menghembuskan nafas, bahan buangan seperti karbon dioksida dan wap air disingkirkan daripada badannya melalui udara hembusan. Ketiga-tiga sahabat itu bekerja tanpa henti siang dan juga malam. Penyingkiran bahan buangan daripada badan dikenali sebagai perkumuhan. Ketiga-tiga organ yang ceria itu bertemu sahabat-sahabat baru mereka. Mereka ialah Sawyer, si usus kecil, Luka, si usus besar, dan Arlo, si dubur. Mereka membantu untuk menyingkirkan makanan yang tidak tercerna dipanggil tinja daripada badan John. Apabila John makan, makanan akan diserap oleh Sawyer si usus kecil.
Tetapi, terdapat beberapa makanan tidak tercerna yang tidak boleh diserap oleh badan. Makanan-makanan ini bergerak ke luka si usus besar. Luka si usus besar menyerap lebihan air daripada makanan yang tidak tercerna. Kemudian, makanan yang tidak tercerna dibebaskan daripada badan melalui alur si dubur. Proses menyingkirkan tinja melalui dubur dinamakan penyah tinjaan. Okey, itu adalah cerita ataupun sedikit animasi berkenaan dengan perkumuhan. Okey, so awak kena faham apa itu perkumuhan, apa bahan, apa organ yang terlibat dan apa bahan yang dikeluarkan masa perkumuhan. Okey, dan apa juga maksud untuk penyah tinjaan ni. Okey, maksud penyah tinjaan dan apa organ yang terlibat serta apa benda yang dikeluarkan. Okey. Okey, kepentingan perkumuhan dan penyah tinjaan. Apa kepentingan dia? Okey, apa kepentingan dia? Yang pertama sekali, mengekalkan kesihatan organ-organ perkumuhan. Bagaimana kita nak jaga organ perkumuhan kita? Menjaga organ perkumuhan kita, kita mesti yang pertama sekali minum banyak air. Minum banyak air tu bukanlah dia ikut keperluan harian kita. Janganlah minum terlampau banyak pula, nanti sama juga awak akan kerap pergi ke tandas. Okey, kulit. Jaga kebersihan kulit. Bagaimana kita nak jaga kebersihan kulit? Bagaimana kita nak jaga? Basuh tangan. Basuh tangan. Kulit seluruh badan ni. Macam mana kita nak jaga? Bukan basuh tangan je. Mandi. Macam mana kita? Mandi tu kena bersabun lah. Okay? Kita kena mandi dengan sempurna. Kena sabun, kena apa, gosok-gosok badan apa semua. Mandi, ada orang dia suka mandilah, terutama bulan puasa ni. Okay? Kejap-kejap pergi toilet mandi. Tapi mandi dengan sempurna. Okay, itu bagaimana kita nak jaga kebersihan kulit kita. Okay, berparu. Hidup udara yang segar dan tidak merokok. Bukan tidak merokok je, kita sebenarnya tidak digalakkan untuk berada berdekatan dengan orang-orang yang merokok. Semasa dia orang tengah merokok tu, kita tak boleh nak suka-suka pergi dekat-dekat. Sebab apa? Sebab asap rokok tu boleh meresap masuk ke dalam paru-paru kita. Walaupun kita tak merokok, kita jadi perokok pasif pula. Okay, walaupun kita tak merokok, dia akan boleh diserap masuk. Okay, kepentingan perkumuhan. Manusia boleh menghidap pelbagai jenis penyakit jika sesuatu organ perkumuhan tidak berfungsi. Okay, organ perkumuhan kita tadi ada berapa tu? Okay, ada buah pinggang, ada peparu, ada kulit. Okay, seterusnya contoh apa yang boleh berlaku sekiranya organ perkumuhan kita tidak berfungsi. Yang pertama sekali penyakit batu karang. Bukan korel dekat laut tu, bukan. Okay. Ni batu karang yang terbentuk dalam buah pinggang kita. Sakit Okay, buah pinggang boleh, batu karang boleh mengakibatkan kesakitan semasa kita nak membuang air kecil. Minum air dengan banyak adalah cara mudah untuk mengurangkan risiko mendapat penyakit batu karang ni. Okay, seterusnya penyah tinjaan pula. Apa kepentingan dia? Yang pertama sekali, jika makanan yang tidak tercerna tidak dikeluarkan dari tubuh, ia menjadi berbahaya. Okay, manusia jatuh sakit jika mereka tidak menyah tinja. Okay, tidak pergi toilet lah, tidak membuang. Okay, buang air besar tu. Penyah tinjaan adalah penting kerana ia menyingkirkan bahan toksik atau beracun daripada badan manusia. Okay, manusia perlu menyah tinja dengan tetap demi kesihatan. Sakit pada abdomen. Apa tu sakit perut yang teruk lah maknanya. Okay, masalah yang berkaitan dengan penyah tinjaan tidak tetap ni adalah seperti sembelit. Sembelit ni sukar untuk buang air besar lah. Nak buang air besar sakit. Okay, radang usus, usus kita terluka dan paling teruk sekali kita boleh kena kanser kolon, okay, ataupun kanser usus. Okay, itu antara penyebab penyakit yang disebabkan oleh kegagalan proses penyah tinjaan kita berfungsi dengan baik. Okay, sembelit. Sembelit berlaku apabila tinja menjadi terlalu keras. Okay, ia berlaku apabila tinja berada dalam tubuh terlalu lama dan ini akan
menyebabkan kita mengalami kesakitan lah apabila kita nak buang air besar. Okay. Radang usus. Keracunan makanan boleh menyebabkan jangkitan pada usus besar. Okay. Jangkitan ini menyebabkan radang usus besar. Okay. Dapat ni dia akan jadi sakit dekat bahagian bawah perut tu. Abdomen kita tu sakit. Sakit dan cirit-pirit. Okay. Kanser kolon pula adalah kanser yang tumbuh ataupun terbentuk dekat kita punya usus. Dan dia boleh merebak dengan sangat-sangat cepat. Okay. Kalau kena kanser kolon ni, dia juga boleh menyebabkan sembelit dan juga radang usus. Okay. Kanser kolon ni lah. Teruklah ni. Okay. Maklumat tambahan. Okay. Bagaimana kita nak jadi, nak menjaga kita punya proses penyatinjaan, nak jaga kita punya usus. Kita patut makan makanan yang mengandungi serat yang tinggi. Serat ni apa? Fiber. Roti bel penuh, roti gandum penuh lah maksudnya. Sayur-sayuran. Siapa yang tak makan sayur? Siapa yang tak makan sayur? Tadi buka puasa tak makan sayur? Wow, semua makan. Ya. Yusof bagus mengaku tak makan sayur. Lain siapa lagi tak makan? Hafiz lagi. Siapa lagi tak makan? Baik mengaku bulan puasa, jangan menipu. Ishraf, Iman. Baru beramai pula. Tadi tak ramai. Amjad. Okay. Siapa yang tak suka makan buah? Apa buah pun dia tak suka. Yusof juga lagi. Semua buah orang tak suka, Yusof? Suka. Saya tanya siapa yang tak suka. Siapa yang tak suka makan buah? Kisahlah buah apa, apple ke, tembikai ke, jambu ke, mangga ke. Dia tak suka pun. Durian ke. Okay, tapi hari-hari ke awak makan buah? Saya nak tanya juga. Adakah awak makan buah tu hari-hari? Siapa yang hari-hari memang dekat rumah dia memang kena ada buah. Macam cerita-cerita Melayu, drama petang-petang tu ada je buah atas meja tu. Siapa yang rumah dia memang sentiasa ada buah atas meja? Ana. Okay, siapa lagi? Iman. Izu. Okay. Okay. Kalau kat rumah saya pun adalah buah, tapi saya pun taklah makan buah hari-hari. Mungkin 2-3 hari sekali saya makan buah lah. Okay. Ada je lah buah yang tersimpan dalam peti, dalam peti sejuk tu. Tapi saya pun tengok buah jugalah. Bukan semua buah saya suka. Okay. Lepas tu sayur-sayuran pun sama juga. Ada sayur saya makan, ada sayur saya tak makan lah. Macam tadi kebetulan memang makan makanan yang memang dah ada sayur. So makan je lah. Kan? Okay. Makanan yang mempunyai serat yang tinggi ni, dia akan membantu untuk memastikan tinja kita menjadi lembut. Untuk dia mudah bergerak di dalam usus kita tu. Okay. Dan minum air yang banyak juga diperlukan untuk memastikan proses penyatinjaan kita ini dapat berjalan dengan baik. Siapa yang angkat tangan? Hana. Hari ini saya makan tembikai. Okey, tembikai pun best. Okey. Tapi tembikai, kalau jus tembikai lagi best belum puasa ni. Saya ada tembikai. Jadi saya nak buat jus tembikai lah. Okay, kita video. Proses perkumuhan dan penyatinjaan adalah penting supaya John kekal sihat. Mari kita lihat bagaimana John mengekalkan perkumuhan dan penyatinjaan yang normal dan sihat. John perlu memastikan diri dan organnya sihat. Itulah sebab mengapa dia minum banyak air untuk membantu organ-organ ini menyingkirkan bahan buangan daripada badannya. John mandi dengan menggunakan sabun antiseptik untuk memastikan kulitnya bersih. Dia menarik nafas dengan menghirup banyak udara segar untuk memastikan peparunya sihat. John tidak merokok. Sebaliknya, dia mengambil bahagian dalam kempen tak nak merokok.
Dia tahu bahawa merokok boleh menjejaskan paru-parunya dengan begitu mudah. Apabila terdapat gangguan dalam proses perkumuhan, John boleh menghadapi kesukaran untuk membuang air kecil dan mendapat penyakit seperti kencing berdarah dan batu karang. John mengambil makanan yang tinggi kandungan serat seperti roti mil penuh, sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Makanan ini menjadikan proses penyah tinjaan yang sihat kepada badan John. Dia juga minum banyak air supaya tinja menjadi lembut. Makanan tidak tercerna yang tidak disingkirkan daripada badan John menjadi berbahaya. Inilah sebab mengapa penting untuk John menyingkirkan tinja daripada badannya. Jika John tidak membuang air besar secara kerap, dia akan menjadi sakit dan dia boleh menderita banyak masalah kesihatan. Satu masalah yang lazim ialah sembelit. Sembelit terjadi apabila tinja berada terlalu lama di dalam badan dan menjadi sangat kering dan keras. Satu lagi masalah ialah keradangan usus besar. Ini bermaksud usus besar menjadi merah, bengkak dan sakit. Kanser kolon ialah kanser usus besar. Sel kanser dalam usus besar membiak tanpa kawalan. Okey, itu adalah bagaimana apa dia kepentingan penyah tinjaan dan juga perkumuhan. Okey, kita stop sekejap untuk topik ini sebelum kita sambung subtopik yang kedua nanti. Okey, sekejap stop recording dulu.